Cuba tengok yang diheboh dalam media sosial. Dia tu inilah dia bala Allah Ta'ala bagi. Dia berkawan dengan malaikat kan, yang tulis tu. Yang tulis dalam media sosial tu berkawan dengan malaikat, member kamcing dia. Dia boleh tahu ni bala, ni tak, ni bala, suka kau kan. Allah Ta'ala bagi ujian penting tu adalah ujian. Itulah siapa suruh semain jarak, mak dia marah. Dia yang tahu. Masalah yang bercakap tu tak pernah datang masjid, masalah kan? Yang kita kena hebohkan ni bukan rapat tu saja, datang masjid, datang masjid. Dulu ada beberapa negeri waktu PKP dulu kan, ada beberapa negeri dia letakkan syarat nak datang sembahyang Jumaat kena register online. Ada beberapa negeri buat itu. Ni memang fakta. Dalam yang lulus tu 100 lebih tak datang yang lulus. Tanyalah masjid-masjid penuh. Lepas tu masuk dalam Facebook, alhamdulillah dapat kembali ke rumah Allah ini, tunjuk yang lulus. Dia tak tahu. Apa perangai tu? Tu dia nak bohong siapa? Dia tipu siapa? Kan? Apa yang penting benar dalam media sosial tu? Membohong, dia terlupa, dia tunjuk ke Allah Ta'ala. Berdosa tak berdosa? Berdosa, sebab pada negeri-negeri tertentu tu hanya orang yang dapat kelulusan tu boleh datang sembahyang Jumaat. Dia tak datang, dia ambil hak orang tak? Ambil hak orang lain tak boleh datang. Lepas pada tu lah beberapa negeri tu sudahnya buka juga walk in, kalau ada kosong masuk. Inilah hakikat realiti yang kita kena talan. Tengok level kita ke mana, kedudukan kita ke mana. Sekarang ni ada orang satu tu membanding-bandingkan, ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni. Saya tak masuk dalam tu sebab saya saudara Syamsul Debat, dia tak masuk kategori ustaz. Ustaz ni cakap ni, ustaz ni cakap ni, ustaz ni betul, ustaz ni tipu, ustaz ni tak betul. Apa benda tu? Kalau ikhlas, jumpalah ustaz tu, share lah, bagilah pandangan, tukar-tukar pandangan dan fikiran. Macam tu orang lain pening. Tu belum cerita lagi semayang kalau macam ni kaki 99 Makkah, dia lah tahu. Kalau tangan macam ni dapat 5 Makkah lah. Bayangkan dia lah bagi Makkah ke orang. Parah tuan-tuan. Macam mana tak pening orang sekarang ni tengok ke media sosial? Pening kan? Malahan kita ni kena ingat, janganlah kita membuang masa. Kita nak menuju masuk sana. Okey, sambung ya. Jadi rabutlah peluang yang ada. Tengok berdasarkan apa yang kita dah nampak, mana yang kurang, mana yang boleh improve lah sampai. Contoh yang paling orang marah bila saya sebut contoh, bukan orang sini lah, tempat lain. Bila saya sebut contoh rokok. Contoh kan. Dah macam-macam kajian buat dah. Kotak rokok, insya-Allah tak gambar jantung terbakar pun ada dah. Tapi macam tu yo beli rokok. Kalau silap-silap lah beli rokok tu kena beli ambil batang rokok tu kek mayat lah. Contoh kan tu kek mayat tapi tak bau busuk, tapi tak, orang tetap beli rokok tu. Kan? Dah tahu dah dia tak membawa kebaikan, tapi saya selalu pesan. Saya kata, saya faham. Bukan senang nak berhenti merokok. Tapi apalah salahnya kalau ada usaha kita nak berhenti merokok. Kan? Sebab kita tahu benda yang mendatangkan mudarat ni dah berapa negeri dah keluarkan fatwa memang haram rokok, tak salah. Kan? Melainkan nisab rokok tanpa dia bakar. Siapa yang tu? Kena kunyah rokok tu. Sekarang ni rokok ni cuba kita kurangkan. Contoh, ada seorang kawan saya nisab rokok sangat banyak. Dia kira habis dia bersambung. Habis contoh. Habis sambung. Satu hari dalam 30 batang sehari. Nah, ni cerita betul tu. Cuba kita kurangkan. Minggu ni 30, minggu depan 29 batang sehari. 29. Minggu satu lagi 28. Tu paling teruk lah tu usaha dia. 28 batang sehari, 27 batang sehari. Dia akan sampai masuk. Biarlah dia tu manalah tahu tiba-tiba padam, dicabut nyawa dalam usaha dia ikhtiar nak berhenti.
daripada kita dengan penuh ego kata, tak apalah, orang lain tak sokok pun mati kak, kata kan. Ego, sombong. Tu sebenarnya kita kena faham. Robot peluang kan, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, mas lapang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Dan ada satu penulisan Hamka yang bertajuk Terlena. Apa kata Bi Hamka? Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30, sebentar kemudian 40, tidak lama terasa menjadi 50, dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Atuk ataupun Nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak, cuma sekadarnya. Mengajarkan ilmu pun tidak pernah ada. Eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraung, menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut? Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Ayatnya mendalam, benda tu tepat sekali. Kita 24 jam pun tak cukup kan. Itulah dia keadaan dia. Maka bersama-samalah kita mulakan 2022 ni dengan jiwa yang bersih. Tu kata tadi, kita target kita untuk improve ibadah kita. Dan bila improve ibadah, nak mencapai kesempurnaan ibadah tu ada 4 perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Tak main, nak ikut semayang macam mana, takbir macam mana, sujud macam mana, rukuk macam mana, bacaan macam mana, mengaji Quran macam mana kan? Mesti dengan ilmu. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua kita ajar dia mengaji pun pandai kan, tapi dia ikut bunyi aja kan. Tapi kalau burung kakak tua tu boleh baca dan faham, maka lagi taruhlah kita daripada burung kakak tua kan. Tentu. Yang kedua, selepas dengan ilmu, kedua mestilah dengan ikhlas. Kan, ibadah ni ikhlas. Dia tak harap apa-apa pun sebenarnya. Kan, hanya dia nakkan keredaan Allah saja. Ketiga, mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan juga perangai kita. Ni makin semayang makin tahu dia mengumpet macam mana? Mengutuk, aduh, yang benar tak penting dengan orang. Semayang ni 5 balun cukup kuat. Keluar dalam media sosial, mana jabatan bomba? Habis semua di balon. Mana agensi semua? Allahu Akbar. Orang dah ready 5 raban nak bertolong, dah standby. Tiba-tiba raban lain nak mencanak tolong keluar. Kelang kabut tuan-tuan. Itu yang kita kata tadi, perancangan Allah yang terbaik. Kita nak buat apa? Tak ada siapa sangka dah Syah Alam kono macam ni. Tak ada siapa sangka. Bercakap dia tu kan macam tak pernah fikir pun benda. Bukanlah saya nak apa, kesian. Ni petugas-petugas kita tak cukup. Ni Kek Ulu Langat, berapa ramai bantuan nak masuk tak boleh, tanah dah mendap. Kan? Tapi kita bercakap macam kita ni tahu semua. Ustaz Jafri pula kono semalam.
Ustaz Jafri kan ada mangoi lepas. Ustaz cakap ustaz tak tolong pun. Ustaz tu tak share dalam Facebook. Ustaz tu tak share dalam Instagram. Kau boleh balon dia. Macam mana? Seolah-olah dia tu dah jadi malaikat dan nampak dah semua benda orang buat tak buat. Segala manusia dia boleh patik nama, dia patik nama. Dia lupa tentang dosa pahala. Baik kau tengah kutuk orang tu, kau mati sekarang tak sampai minta maaf macam mana? Macam tu je kau. Betul lah. Membalun JK masjid ni duit banyak, program tak ada kan tu. Sadap dia cakap kan, bukan masjid sini lah, tempat lain. Jawab balik kat dia, program banyak kau yang tak ada. Macam tu jawapan dia kan. Mengkomplain cukup pandai. Copek kan sadap cakap tu. Keluar. Ini ujian Allah bagi kat kita. Tu sebab saya kata orang ni dia punya marah pasal banjir kan. Dia tak tahu. Tengok. Kita tengok di Temerloh, kita tengok dekat Kuantan, di Mentakap, lagi teruk daripada KL. Betul tak? Tapi dia boleh kat gelak. Bukan gelak macam mana? Dia orang dah biasa. Cuma yang ada satu rumah tu dia kata tiap-tiap tahun macam ni. Bila aku banjir dia telefon mak dia tak dapat, telefon ayah dia tak dapat, dan dia tak tahu mak dia selamat ke tak. Jadi tak tahu mak dia dekat mana. Tengok gambar image kat rumah dia tu memang nampak bumbung je. Memang orang kan susah hati kan. Tu tiap-tiap tahun tengok dekat Kelantan tu, relax dia. Dah sampai bumbung, dia relax kata bumbung tu sokok lah, macam tak ada apa-apa. Dia dah biasa. Kat Seremban banjir sampai ke lutut dah heboh, tak nak ke bantuan lutut tu. Nak tunjukkan beza. Bukanlah saya nak kita pandang ringan pada banjir, tapi nak bagi tahu semua orang mengalami masalah ni. Ramai orang yang ditimpa ujian ni. Dekat Manik Urai dulu yang masa banjir yang besar tu kan, berubah halaman imam tu. Rumah yang hanyut pergi kat simpang kampung, berubah nombor rumah kan. Rumah tu ada lagi, dia beralih. Cakap apa tuan kan? Iya tuan, Allah uji kita ni. Sebab baru je pagi tadi saya bagi kuliah subuh dekat di Baling tu. Allah Ta'ala bagi ujian ni, Allah Ta'ala sebab nak dengar suara kita. Apa yang kita cakap bila kita kena ujian. Ni orang yang kena ujian ni okey lagi, tolonglah kami, bantu kami. Yang tak kono ni lah lebih-lebih ni apa pasal? Dia orang jatuh hukum orang ni tak berguna, ni tak boleh pakai, orang ni apa sebab kesian. Petugas-petugas tu tengok anggota tentera pun dah pergi dah. Anggota tentera pergi dah dengan bot masing-masing. Ustaz Abid Liu pun dengan grup-grup datang pergi dah. Jadi itulah saya cerita tuan-tuan, kita ni janganlah apa kan, jangan nak ambil alih kan? Apa-apa pun kita ambil satu pengajaran yang paling besar. Apa pengiktibaran paling besar? Dunia ni sementara, sifat kan. Baru beli kereta kosong-kosong, kata macam cantik tak, kata aku Zam, besok tengah malam contohlah kan, mungkin lah. Beli TV sudah dalam tu ada ikan. Ada ikan dalam TV tu, jadi akuarium. Sebab dia banjir. Tapi adakah itu tandanya kita ni nak cakap bahawa itulah penghujung hidup kita? Tak. Allah Ta'ala nak tengok kita cakap apa. Apa suara kita. Allah saja bagi ujian ke aku ni. Rupanya Allah nak rapatkan aku dengan saudara mara aku. Mungkin rupanya bila jadi ujian tu, semua saudara dah datang tolong, rapat dah balik. Contoh dek tragedi tu. Iya tuan-tuan.